الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurus masjid, barisan AJK, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, hadirin tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mula pada pagi ini kita merapatkan rasa tinggi syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, dan seterusnya nikmat kesihatan dan juga masa lapang yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa mentaati perintah Allah. Untuk mentaati perintah Allah, dia memerlukan kepada ilmu, dia memerlukan kepada keinginan, dia memerlukan kepada kesabaran, dan dia memerlukan kepada bantuan taufik daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita nak buat suatu amalan tapi tidak diberikan kekuatan, maka sebab itulah apabila panggilan azan, hayya 'alas solat, maknanya kita menyebut tak ada daya upaya kita melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu nak mentaati perintah Allah. Begitulah suatu yang susah untuk nak taat kepada perintah Allah, melainkan Allah Ta'ala memberi kekuatan, keringanan untuk kita mentaati segala perintah Allah. Pada pagi ini kita sambung tuan-tuan metod yang diajarkan oleh Nabi untuk kita menyampaikan dakwah. Antara kita sebut sebelum ini memberikan kabar gembira. Nabi menyampaikan secara bertahap. Nabi menggunakan masalah yang baru kalau ada pendekatan-pendekatan yang baru. Dan Nabi mengenai ataupun mengenali jiwa mad'u itu sendiri lebih dekat. Dia tahu sifat pribadi orang yang nak didakwahi. Maknanya dalam konteks ini Nabi meletakkan beberapa pendekatan-pendekatannya. Maka pada pagi ini kita nak cuba lihat metod yang terdapat dalam Quran. Quran metod bagaimana? Kalau kita lihat ayat 125 surah An-Nahl tu kan, yang berkaitan dengan metod dakwah, 3 metod yang digariskan, yang diletakkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun 3 metod itu lahir pelbagai metod daripadanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, dengan hikmah, dengan jalan nasihat yang baik, dan berdialog, berbincang, berdiskusi, berbantah-bantah dalam keadaan ini, dengan memberi pandangan hujah masing-masing. Iaitulah kalau kita tengok metod yang pertama, hikmah ini berasal perkataan hakama, yang mempunyai banyak, yang sangat banyak makna dia. Bergantung kepada harkat bacaan yang dipakai. Kalau dibaca hakama, maknanya menetapkan, memutuskan, membahas dan lain-lain. Kalau hakuma, artinya bijaksana, kebijaksanaan. Maka dengan kata lain, sangat sesuai dengan digunakan, iaitulah hakuma tadi lah, bijaksana. Maknanya dia ajak manusia ke jalan Allah secara bijaksana. Dan bijaksana ni terlalu banyak makna dia. Kalau dalam Quran disebut hikmah,
segala bentuk macam perkataan tadi ada 208 dalam beberapa surah hikmah, perkataan hikmah ni. Sedangkan dalam bentuk sirah masdar lebih kurang 20 kali yang digelar dalam beberapa ayat dan juga beberapa surah. Jadi banyak perkataan hikmah. Sementara istilah yang berhubung dengan objek ilmu, akal, adalah hikmah yang diulang dalam bentuk makrifah, dan juga nakirah. Maknanya secara khusus dan secara umum. Sebanyak 20 kali, 10 di antaranya dengan perkataan Alkitab. Hikmah, kitab wal hikmah digandingkan dengan perkataan kitab. Selepas kitab, Allah Ta'ala sebut hikmah kan, perkataan kitab. Kadang-kadang kita membahaskan, jadi kitab hikmah ni apa? Perkataan secara makrifah dan juga nakirah, tapi bergandingan dengan Alkitab. Jadi seolah-olah macam kitab itu hikmah, tapi memang jelas perkataan hikmah itu wisdom lah kita katakan, kebijaksanaan, wisdom dia. Dengan yang mengatakan bil Quran, tapi ada perkataan yang dikata digandingkan dengan kitab. Jadi bukanlah sekadar kita kata kitab ataupun Al-Quran, sebab kita mengatakan hikmah itu Quran. Itu para mufassir memang jelas. Qurtubi, Zamakhsyari, yang para mufassir yang besar-besar ni menterjemahkan hikmah itu dengan Al-Quran. Tetapi kenapa Allah Ta'ala gandingkan perkataan Alkitab itu dengan hikmah? Itu persoalannya. Jadi di situ ada perbandingan sedikit, perkataan hikmah itu dengan Al-Quran. Walaupun kita mengatakan contohnya Yasin wal Quranil Hakim, demi Quran Al-Hakim, bijaksana. Quran itu dah bijaksana dah. Itu terdirect kepada Quran, Hakim, bijaksana. Maknanya Quran itu ajak manusia dengan hikmah, ajak dengan Quran, mengenali Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, menyebarkan Quran. Itu hikmah, semua hikmah. Pendekatan tersebut tadi. Maka penggunaan terbanyak kata hikmah ini ditulis dengan hikmah, memakai tanda petik yang membezakan dengan hikmah yang digandingkan dengan antaranya Alkitab, Taurat, Injil, dan digunakan perkataan hikmah ini sebanding dengan kitab, Injil, Taurat, sesuai dengan pelajaran yang datang daripada Allah Ta'ala. Maknanya digunakan perkataan hikmah tadi. Maka hikmah itu lebih, maka perbahasannya terlalu luas kat situ. Maka pengertian ini dapat dinyatakan yang mendapat hikmah itu hanya orang yang tertentu saja. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala berhak memberi hikmah kepada siapa yang Allah Ta'ala nak. Jadi hikmah ni gift, satu hadiah, satu bentuk yang Allah Ta'ala bagi. Bukan semua orang dapat hikmah. Maknanya kita nak sebut, ajaklah orang share hikmah lah, berhikmah. Tapi tak semua orang sebenarnya yang mendapat hikmah ini. Siapa yang Allah Ta'ala nak, dia dapat lah. Kan? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang mendapat hikmah, khairan katsira, dia mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebab tu kita dapati orang cara komunikasi ni penuh hikmah. Cara pendekatan dia penuh dengan hikmah. Apabila dia berbicara dengan suami dia, berhikmah. Apabila dia bicara dengan isteri dia, bercakap dengan isteri dia, penuh hikmah. Bila dia bercakap dengan bosnya, begitu berhikmah. Apabila dia menasihati orang secara berhikmah, dia banyak. Jadi ia adalah satu benda yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Dia cakap pun lembut dia. Kita pun, dia tegur kita, tapi secara tidak langsung, indirectly lah. Secara tidak langsung. Jadi kita pun tak terasa. Kita berasa, oh macam ni kan? Contoh lah tuan. Jadi
kita kata tadi, hikmah ni hanya orang yang tertentu saja, kerana hikmah itu diberi langsung oleh Allah Ta'ala. Dan pendapat ini dikuatkan dengan surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, yakni kepahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, kepada siapa yang Allah Ta'ala nak. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, dia benar-benar mendapat kurniaan yang banyak. Dan tak adalah orang yang membicarakan hikmah ni melainkan ulul albab. Ulul memiliki, albab lub, iaitulah kepahaman yang mendalam, akal yang cerdas, ataupun spiritual intelligence, kecerdasan kerohanian. Maknanya dalam konteks ini, mereka yang mempunyai hikmah, mereka yang ada akal budi lah. Maknanya pemikiran yang mendalam, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bukanlah lub ini akal semata-mata, ia akal nurani, akal kita kata hati nurani lah. Orang yang ada hati perut, orang yang diberikan kepahaman mendalam tentang satu perkara. Dalam konteks ini memahami Quran dan hadis. Maka kalau kita tengok sejarah Islam, kata hikmah ni digunakan terhadap orang yang mengkaji sesuatu yang mendalam, buat research, kajian, hasilkan sesuatu yang baru, dapatan baru. Macam para ulama-ulama yang terdahulu kan, keluarkan kitab-kitab. Zaman Nabi tak ada benda tu. Kemudian diletakkan. Perkembangan ilmu Quran, ulumul Quran. Zaman Nabi tak ada, tapi kemudian ada berkembang. Ilmu tu berkembang. Maka ahli hikmah ini pada masa itu sama dengan mungkin kita kata pandangan ahli falsafah ke, filsafah. Sedangkan ilmu yang mendalam satu disebut dengan sampai tahap falsafah. Betul, pelajaran PhD ni kita kata doktor falsafah. Kan sepatutnya kita panggil, tak payahlah PhD, tak payah panggil doktor falsafah, tapi nak menyatakan tingginya level master, lepas master doktor falsafah, PhD lah kita kata. Itu level yang sampai tahap kita kata hikmah lah, wisdom lah kan. Tapi apabila dah ada PhD, tak jadi wisdom pula, jadi hilanglah kewisdoman itu. Banyak keemosian dia. Namanya tak sampailah hikmah. Hikmah ni sesuatu yang lebih tinggi. Sebab itu kalau zaman dulu perpustakaan bagi Darul Hikmah, rumah hikmah, itu perpustakaan. Kalau harta, Darul Mal. Ini kita kata perbendaharaan ataupun Baitul Mal, rumah harta. Kalau harta lah kan, rumah harta ni kita maksudnya keuangan lah, perbendaharaan negara, ataupun kita kata nak sebutnya tempat lah. Jadi kalau Darul Hikmah ni maknanya perpustakaan, tempat keilmuan, kaji. Cuma hari ni perpustakaan dalam kita kata digital lah, digitalize, tak ada bentuk physically dalam handphone kita dah ada perpustakaan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan rujukan yang terkini dalam jurnal, just tekan Google Scholar, tekan apa tuan-tuan nak cari, tekan alert, maka setiap jurnal yang baru keluar dalam dunia, dia akan hantar ke email tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dapat baca yang up to date, yang latest, yang terkini, isu-isu yang tuan-tuan cari lah. Kan tuan-tuan nak cari isu apa, contohlah. Jadi kita kata dalam dunia hari ini membolehkan kita untuk akses maklumat di hujung jari, senang. Kalau dulu kalau saya dulu sambung PhD 2008, saya start sambung PhD kan, habis combo 2013, kena pergi masuk pustakaan Tun Sri Lanang tingkat 4 kan.
kena masuk pusakaan, kena melihat di situlah. Tapi yang ini dah mudah, adik, zaman AI mudah lah. Cuma malas tak malas je. Rajin tak rajin. Nak ke tak nak tuan. Cabaran ni lain pula. Cabaran dalaman kita pula. Dari pengertian seperti yang dikemukakan di atas, tidak tepat sekiranya kalau padanan hikmah itu dikatakan kata bijaksana. Bijaksana yang artinya menggunakan akal budinya ataupun pengalamannya ataupun pengetahuannya ataupun arif ataupun tajam fikirannya. Tetapi dalam pemakaian sehari-hari kita guna perkataan hikmah tu dengan bijaksana. Perkataan tadi itulah kita guna hikmah tu bijaksana lah. Ada pula orang buat macam lawak sikit lah. Bijaksana. Sana tu kat mana? Ke akhirat. Bijak sini. Maksudnya benda yang kita buat ni kita nampak untuk kebaikan-kebaikan kita di akhirat. Maknanya bijaksana ni kita kata satu yang mencakupi hikmah sesuatu pelajaran yang datang dari Allah. Dan perbezaan makna ni lihat dengan jelas apabila dikaitkan dengan makna diberikan oleh mufassirin ketika mengemukakan perkataan hikmah. Ar-Razi mengatakan hikmah ni apa? Ar-Razi, Fakrun Ar-Razi, dalil-dalil yang pasti. Maknanya hikmah ni dengan evidence, proof. Kalau Tabari mengatakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maknanya Quran. Sebab hikmah itu Quran, hikmah. Memang kita akan kata hikmah ni share, berhikmah lah sikit. Itu pandangan kita lah. Betul, tapi dia tak tepat. Hikmah tu maknanya bil Quran, proof, dengan dalil, dengan bukti. Hikmah. Itu hikmah. Al-Marawi mengatakan perkataan yang pasti disertai dengan dalil untuk menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Hikmah. Bila orang beritahu kita je, asal kita ragu, maka hilang keraguan. Maknanya itu hikmah, cara dia bercakap. Hikmah. Bila orang datangkan satu masalah, kita pun baca ayat Quran kat dia, maka mendatangkan hikmah. Maknanya begitulah tuan, hikmah dia. Hikmah ni apa? Menyampaikan kebenaran melalui ilmu dan akal. Maknanya kita nak buat apa? Sampaikan apa? Sementara Ar-Raghib dalam Mufadatul Al-Fazil mengatakan hikmah ni apa? Mencapai kebenaran dengan ilmu dan juga akal. Kita dah sampai satu level. Maka hikmah dari Allah adalah mengetahui dan mendapat sesuatu yang setepat mungkin, yang tepat, yang benar. Sedangkan hikmah dari manusia mengetahui yang ada dan mengerjakan kebaikan. Kalau manusia punya pandangan, dia mengetahui dan mungkin benda baik. Bila kita orang buat benda baik, dia buat secara hikmah. Itu pandangan kita. Tapi kalau sisi Allah yang tepat dan benar. Sebab tu Islam ni agama yang benar. Inna dina indallahi Islam, agama derajat ianya Islam. Tapi pandangan orang lain terhadap agama mereka, dia kata agama aku buat kepada kebaikan. Tapi tak semesti mengajak kebaikan itu benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Luqman al-Hakim. Maknanya perkataan hikmah ni. Maka dari analisis pengertian hikmah di atas, pertanyaan muncul berkaitan dengan surah An-Nahl ayat 125. Apa makna hikmah? Arti hikmah dalam ayat tersebut, sesuatu pelajaran yang datang daripada Allah. Maknanya hikmah ni sesuatu yang datang daripada Allah. Seandainya diambil pengertian bahawa hikmah itu satu pelajaran yang datang dari Allah, kerana ia digandingkan dengan banyak ayat
dengan kata Injil, Taurat, Zabur, dan juga Alkitab. Jadi pelajaran pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala gandingkan dia dengan Alkitab, Injil, Taurat, Zabur. Tentu hikmah dalam pengertian tersebut tidak metod dakwah. Bukanlah bermakna metod dakwah. Sebab dia sama dengan Taurat, sama dengan Injil, sama dengan Zabur. Macam mana pula jadi metod dakwah? Tetapi pesan yang harus disampaikan atau bahan dakwah, maknanya isi daripada yang kita nak sampaikan dakwah tu, itulah yang hikmahnya. Pendapat ini walaupun mungkin ada tidak beberapa setuju, ada pendapat mengatakan demikian. Sabili rabbika, sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika, jalan Tuhanmu, jalan Tuhanmu. Maknanya mentafsirkan sabili rabbika, para mufassir menjelaskan yang dimaksudkan itu sabili rabbik, iaitulah Islam. Ajaklah manusia ke dalam ajaran Islam, agama Islam. Macam tu Kecuali dengan adanya perkataan bi ataupun harful jar lah, bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perkataan harful jar itu. Harful jar menunjukkan jalan yang ditempuh ataupun alat yang dipakai dalam melaksanakan sesuatu. Maknanya ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan alat, dengan metod, dengan kaedah. Macam itulah. Alat yang nak tempuh jalan Allah tu apa? Tu soalan. Maka hikmah, bil hikmah tu. Maka dengan demikian, memang lebih tepat hikmah yang dimaksudkan ayat 15 adalah satu cara, metod dalam penyebaran agama Islam. Itulah hikmah. Metod apa perkataan di sini. Maka pemahaman hikmah ayat 125 An-Nahl sebagai metod dakwah, pendapat yang umum ahli tafsir. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir menyebut bahawa ayat tersebut bertujuan perintah Allah, perintah daripada Allah Ta'ala kepada Rasulnya untuk menyeru manusia kepada Islam dengan salah satu 3 cara: hikmah, mau'izah, dan juga mujadalah, dalam keadaan berbantah-bantah secara baik. Bukan berbantah ni, bergaduh, berdialog secara baik. Maka dengan pendekatan yang dilakukan di atas, dapat dipahami hikmah itu secara etimologinya maupun pemakaian dalam Al-Quran dan pengertian diberikan oleh ahli tafsir. Hikmah dimaksudkan dalam bahasa Quran tidak sama hikmah yang dimaksudkan dalam bahasa kita sehari-hari. Tak sama. Syekh, gunalah hikmah, Syekh. Contoh kan kita kata, pakailah hikmah. Tak sama perkataan kita dengan perkataan yang Quran sebut, mention tadi lah. Bila hikmah tu tak sama. Dengan erti bijaksana tu. Jadi hikmah yang dijadikan sebagai metod dakwah dalam ayat tersebut, penyampaian ajaran Islam dengan menyampaikan kepada orang lain kepada kebenaran dan mempertimbangkan kemampuan dan ketajaman rasional akal si penerima dakwah. Orang yang menerima dakwah, kita ambil kira juga latar belakang dia. Dia ni lelaki ke perempuan, dia apa keperluan dia, bagaimana sosioekonomi dia, kehidupan dia, orang bandar ke orang kampung, orang elit ke orang terpelajar ke orang yang dapat pendidikan ke. Maka itulah hikmah. Segala benda yang di sebalik mad'u tadi, kita dah buat pun kajian, buat research supaya kita mengeluarkan, memberi justifikasi yang tepat apa yang perlu mad'u kita ni dapat, ubat apa yang perlu dia makan. Macam itulah. Seorang doktor apabila dia patient datang jumpa dia, tanya macam-macam, awak pergi ke mana, makan apa, semua tu dia ambil kira kan. Apabila dia nak tengok sakit dekat mana, ni sakit ke tidak, dia kena pegang macam ni, dia diagnose dulu lah. Selepas diagnose, dah identify, dah verify, dah tak confirm lagi, kena buat x-ray pula. Maksudnya secara detail, barulah akhirnya bagi ubat. Ubat pula berapa kali, berapa biji, berapa kali
Setiap 2 jam ke, setiap apa ke. Nak ubat ni pula kena pakai jarum ke. Maknanya very detail sehinggalah diberikan ubat yang sesuai. Macam itulah hikmahnya seorang pendakwa nak bagi advice kepada mad'u dia, detail persoalan, maksudnya dia dapat diagnose dengan baiklah. Maknanya perlu untuk dia selidiki dulu. Bukan semua orang sama. Sebab tu bila sahabat Nabi jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, apakah amalan terbaik?" Nabi jawab, orang ni macam ni. Jawab orang ni yang tanya, lain pula jawapan dia. Maknanya Nabi dah diagnose dia, dah kenal pasti dia apa masalah dia lah. Anak kita ada 5, ada 6 orang. Setiap anak tak sama. Yang seorang ni begini tata cara dia, dia punya perilakunya. Maka ubat dia begini, apa yang perlu dibuat. Yang nombor 2 begini pula. Jangan bagi sama semua, tuan-tuan. Itu maknanya pendekatan hikmah tadi tu begitulah. Itu yang pertama. Hikmah dengan sesuai mempertimbangkan kemampuan akal penerima dakwah kita tu. Sesuai tak akal menerimanya. Yang kedua, iaitulah mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Kalau kita nak lihat pelajaran yang baik ni, semua hadis-hadis Nabi itu adalah pengajaran yang baik. Kita nak rujuk siapa? Kata-kata pujang ke, kata-kata hikmah, kata-kata Nabi lah yang paling terbaik, nasihat yang terbaik Nabi nasihatkan. Maka para mufassirin kata mau'izatil hasanah, mau'izah hasanah itu hadis-hadis Nabi. Apabila Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, Muslim, kitab Tis'ah dan sebagainya, maka itulah nasihat-nasihat yang baik. Jangan tunggu ni mesti sahih saja. Tak semestinya. Hadis tu kita dah dibahaskan, hasan pun boleh guna, dhaif pun kita boleh beramal. Tapi orang hari ini yang dhaif dianggapnya terus maudhu', maka itu kesilapan dia lah dalam nak mensyarahkan. Sedangkan kita sehari bercakap pun berapa banyak. Sehari kita bercakap pagi sampai petang, sampai sebelum tidur tu kita dah cakap banyak. Takkan hadis Nabi banyak tu je. Nabi hidup 22 tahun menjadi Rasul sebagai contoh. Mestilah ucapan Nabi tu banyak, kan? Banyak perkataan Nabi ni, tu contoh tuan, secara logik kita nak ambil kira dari aspek itu. Maksudnya bukan itu saja. Mungkin klasifikasi tadi pergi kepada hasan, pergi kepada dhaif. Tapi kita boleh amal, bukan tak boleh amal. Ucapan tadi tu. Jadi semua ucapan Nabi ni, perbuatan Nabi ni, diam Nabi, itulah nasihat yang baik. Kita ambil nasihatnya. Jadi mau'izah ni mungkin kita kata pelajaran yang baik, tetapi untuk mencapai kepahaman yang lebih jauh diperlukan analisis lebih mendalam. Kata mau'izah ini perubahan perkata dasar wa'iz, yang memberi maksud nasihat, memberi peringatan kepada seorang yang boleh membawa kepada taubat kepada Allah Ta'ala. Kita nasihat, maka orang insaf, orang akan rasa kembali, tubu ila Allah, kembali kepada Allah. Dan kata wa'aza dengan bentuk berulang, dalam Al-Quran lebih kurang 25 kali disebutkan. Dalam bentuk mau'izah 9 kali terdapat dalam beberapa surah. Maka apabila perkataan mau'izah itu diertikan dengan pelajaran, peringatan, nasihat yang datang dari Allah, maka hal itu sebenarnya sesuai dengan beberapa kata yang digandingkan dengan mau'izah. Antaranya yang digandingkan dengan mau'izah itu al-huda. Perkataan al-huda. Contoh Allah Ta'ala, hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Allah Ta'ala gandingkan perkataan mau'izah itu dengan petunjuk, kan, dengan petunjuk. Al-Quran adalah penerang bagi seluruh manusia. Quran itu hadza bayanul linnas, bayan, penerang, penjelas kepada manusia, dan petunjuk, guidance, dan sebagai nasihat, wa mau'izatun, dan juga sebagai nasihat.
lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Kalau kita tak bertakwa, kita tak jadi nasihat daripada Quran. Sebutlah Quran kata apa pun tak terbuku, tak terkesan dalam jiwa kita. Jadi kalaulah kita orang yang bertakwa, Quran kata haram, kita terkesan. Quran kata boleh, kita ada bekas. Tapi kalau kita bukan orang bertakwa, Quran cakap haram ke, tak ada apa, okey je. Arak okey je. Tak semayang okey sebab tak bertakwa lah. Tu tak ada. Maka dengan demikian penggunaan term mau'izah dalam Al-Quran memang berkait dengan kegiatan memberi pelajaran atau peringatan. Ada aktiviti tu. Mau'izah ini dia ada proses dia, aktiviti dia. Maka untuk lebih jauh memahami pengertian mau'izah dapat dilihat pengertian dikemukakan oleh beberapa ahli tafsir, contohnya At-Tabari mengatakan mau'izah itu ungkapan indah yang telah dijanjikan Allah sebagai hujah, argument dalam kitabnya. Allah Ta'ala janji apa? Jannah, syurga. Allah Ta'ala janji apa? Balasan, pahala. Itu nasihat-nasihat, nasihat-nasihat. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan mau'izah itu dalil-dalil yang zanni, yang diyakini kebenarannya. Maknanya hadis Nabi kan. Said Qutb mengatakan mengumpulkan mau'izah itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati yang lembut dan orang mendapat pelajaran, merasakan dapat peringatan halus yang mendalam. Dia dapat secara tidak bersahaja daripada ungkapan apa yang dibawa oleh Nabi sebagai contoh. Mau'izah ini apa dia? Sesuatu pelajaran yang dapat melembutkan jiwa dan melembutkan hati. Hati kita datang ke surau masjid pagi ini, tak ada orang paksa. Kita datang dengan sendiri sebab apa? Kita ada benda yang memberi kekuatan kepada kita kan. Sedangkan Al-Marawi mengatakan mau'izah itu adalah diberikan oleh beberapa ahli tafsir tersebut. Yang paling tidak mau'izah dapat dikelompokkan. Pertama, mau'izah itu lebih dekat sebagai dalil. Jadi mau'izah ni masih lagi dalam keadaan dalil. Mau'izah itu adalah pelajaran yang berkaitan dengan kepuasan hati dan jiwa. Puas. Kita satisfaction. Ada kepuasan kan. Dan kalau dilihat dapat disimpulkan mau'izah ini apa dia? Bahan dakwah yang disampaikan dengan dalil atau argument yang tepat yang dapat memuaskan orang, audien yang dihadapi sehingga jiwanya menjadi tenang. Tadi kita kata wisdom tu, hikmah tu, mad'u kita menerima, akalnya menerima kan. Yang ni apabila sampaikan tenang, alhamdulillah tenang. Jiwa kita rasa tenteram. Maka dapat dipahami mau'izah ini metod dakwah yang menggunakan dalil, argument sehingga orang yang diserukan merasa puas menerima pelajaran yang diberikan. Tuan-tuan datang ke masjid, mungkin pada asalnya ada sedikit keraguan. Setelah dengar kuliah bertambah ragu. Itu tak ada nasihat. Sepatutnya setelah datang kuliah kita rasa tenang. Maknanya itu ada mau'izatil hasanah, ada penambahbaikan. Tapi kalau datang kuliah asalnya kita keliru, bertambah keliru lagi. Kan? Maknanya tak ada nasihat yang baik. Mungkin penceramah ni bedal maki hamun sebagainya mungkin menyebabkan bertambah isu kan. Dan yang ketiga tuan, metod yang ketiga iaitulah mujadalah. Secara etimologinya berasal daripada kata jidal. Jadi membantah, maknanya berdebat lah kata. Jadalah artinya berbantah-bantah ataupun bermusuhan, bertengkar. Kalau dibaca jadalah artinya memintal, memilin kita, pintal. Dan untuk memahami erti mujadalah dalam ayat 125 surah An-Nahl ini, berbantah-bantah kalau diambil dari kata bermusuhan, bertengkar, memilin,
memintal tidak memenuhi apa yang dimaksudkan ayat tersebut. Jadi kalau kita guna tu tak boleh. Dia mesti tambah hasanah, berbantah dengan yang baik. Kan? Maka perkataan mujadalah tersebut dipahami dalam konteks dakwah, iaitulah akan jadi negatif kalau kita kata mujadalah itu perkataan jidal saja, jadi negatif, berbantah. Apa pula nak sampai dakwah kena bantah-bantah ni, kena bergaduh-gaduh, bukan. Maka diletak di belakangnya Allah Ta'ala letak hasanah, wajadiluhum billati hiya ahsan, berbantah-bantah secara baik. Mana ada orang berbantah-bantah yang baik? Tak ada. Kan? Maknanya berdebat secara ada SOP dia, ada technically dia. Tak boleh sentuh bahagian ni. Maknanya ada dia punya standard dia. Tak boleh maki hamun, tak boleh mengutuk, tak boleh mengeji. Tapi kita berdebat secara baik. Ada dia punya standard dia itulah. Jadi kata mujadalah ini iaitulah proses bertukar-tukar fikiran antara dua komunikator, antara dua orang lah. Premis apa, dia punya apa, nak membicarakan apa, maka berdebat secara baik, secara profesional. Maka dalam Quran terdapat kata yang berasal pada jadalah ni, jim dal lam ini sebanyak 29 kali dalam pelbagai bentuk, atau mujadalah. Pada umumnya kata tersebut mengarah kepada perbuatan perkataan negatif. Kalau kita tengok perkataan berbantah ni negatif lah. Kecuali dua ayat, iaitu surah An-Nahl ayat 125 yang menjadi dasar perbahasan kita, dan surah Al-Ankabut ayat 46. Yang lain semua membawa pada negatif lah, jadalah tadi tu. Tapi dua ayat ini dia ada konotasi positif. Ayat tersebut berisi larangan tidak boleh berbantah-bantah dengan ahli kitab kecuali dengan yang baik. Kita nak berdebat dengan orang dengan cara baik. Kita nak menyanggahi orang, tak puati dengan orang, kita nak rot pandangan orang, kita nak dia cakap tak bertepatan dengan sunnah ke apa ke, rot dengan yang baik, berbantah dengan baik. Jangan sentuh body dia, jangan sentuh dia punya mungkin sejarah dia sebelum ni. Sentuh poin dia apa benda yang kita datangkan hujah kita. Kita nak rot suami kita kan, rotlah dengan cara terbaik, bukan sentuh aku kenal ke, aku tahu ke, cerita malu dia, aib dia buka bongkar ke, dia ni mulut macam mana ke. Tak boleh. Physically tak boleh. Physical tu tak perlu disentuh. Sentuh apa isi poin itu yang perlu dikupas. Maknanya benda body, physical yang tak berkaitan, kenapa kita nak sentuh? Maknanya buatlah secara baiklah. Kita nak sanggahi orang, biasa memang kita akan berhadapan dengan tak puati. Kalau yang nak disanggahi itu benda khilaf, tak payah sanggah. Semua orang ada khilaf, benda yang memang kita dah bersetuju untuk berkhilaf dengan benda tu. Kenapa kita nak angkat lagi benda tu? Yang kita nak sanggah ni benda terang-terang haram. Kan berzina tu haram. Tiba-tiba dia kata halal, hati kita sanggah lah. Tapi kalau sekadar benda sunat, benda khilaf, nak sanggah buat apa? Nak bergaduh benda yang benda besar kita boleh bincang lagi. Kan? Orang 8 bilion penduduk dunia, 2 bilion yang beriman, 6 bilion ni kalau dia tak masuk Islam, kalau Islam tak sampai pada dia, maknanya mereka ini kita kata mati dalam neraka, kekal selama-lamanya. Itu pahaman kita, itu yang kita nak kejar. Kita nak bergaduh benda khilaf yang ulama telah berlapang dada, yang mana jiwa kita kecil lah. Jadi rot dengan cara baik. Ahli kitab, mana titik, ada tak titik persamaan, apa titik perbezaan, tuan-tuan. Jadi dalam konteks ini saya sebut iaitulah perintah kepada Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu caranya iaitulah berbantah-bantah untuk menghadapi
Hanya disuruh secara terbaik. Kita ajak secara terbaik lah. Sementara para ahli tafsir mengeluarkan pendapat yang sama walaupun dalam mungkin redaksi yang berbeza mengenai mujadalah surah 125, iaitu bantahan yang tidak mengarah kepada pertikaian. Kita berdebat bukan mempertikaikan tadi tu ataupun kebencian, mengajak kepada kebencian. Kita tak puati dengan tim A, tim B, tim C, tapi bukan untuk membawa kepada kebencian, tetapi tujuannya untuk membawa kepada kebenaran. Maka dalam konteks dakwah dapat dikatakan dalam bentuk ini dakwah itu dalam bentuk yang terbuka lah. Terbuka. Seorang dai apabila dibantah suatu pesan yang disampaikan, ia harus memberi sanggahan jawapan terhadap bantahan tersebut. Apabila orang sanggah, maka bagilah jawapan yang terbaik. Maka dapat disanggah dari jawapan yang diberikan, harus kembali memberi jawapan dengan argument yang jelas, tepat sehingga sampai satu tahap kebenaran. Mungkin orang sanggah kita datangkan hujah. Jangan sebut engkau PhD kat mana, engkau belajar kat mana. Itu tak ada kaitan tu. Maksudnya bukan itu topik dia. Kau belajar kat sini je. Jangan sentuh dia punya peribadi dia tu. Datangkan hujah lah secara profesional. Kita datangkan hujah. Jangan blame. Kan? Sepatutnya itu je. Tapi kita akan sentuh tu sebab emosi. Kan? Emosi dalam menyampaikan. Sebab apa? Otak kita bukan berfikir pada kebenaran. Otak kita, aku menang ke aku kalah. Itu yang kita sentuh peribadi. Peribadi sentuh memang tak selesai masalah. Kita sentuh apa konteks dia, apa isunya. Datangkan fakta kita lah. Jangan sentuh dia belajar kat mana, dia ni bangsa apa. Orang bangsa macam ni, memang macam ni lah sifat. Apa pula bangsa, kan? Sifat bangsa tu semua kebanyakan sama lah. Allah Ta'ala jadikan manusia tu macam tu. Bukan bila bangsa ni memang macam tu lah sifat dia. Tidak begitu. Maka ini yang perlu dipahami seorang pendakwah. Kadang-kadang kita ego, maka kita sentuh nak memalukan dia. Dan kita kena ingat, kita menyampaikan dakwah, Allah menilai kita. Jadi kalau kita sentuh benda-benda yang mengaibkan, maka kita ingat aib kita pun boleh terkeluar juga. Maksudnya. Maka seorang dai apabila dibantah sesuatu pesan yang disampaikan, harus memberikan sanggahan jawapan terhadap bantahan tersebut. Maka apabila disanggah lagi dari jawapan yang diberikan, harus kembali memberi jawapan dengan argument lebih jelas sehingga sampai satu kebenaran. Kita dah bagi dah jawapan, dalil. Orang tu sanggah balik. Datangkan dalil yang lebih accurate, lebih tepat, lebih terperinci dengan bukti-bukti. Macam itulah cara dia. Itu yang dimaksudkan bermujadalah secara baik untuk mendapatkan jawapan yang pasti. Bukan kita nak tibai kawan tu sampai hilang daripada arena politik ke, arena dakwah ke, atau mana-mana tempat. Bukan tujuan tu. Kita kena ingat, Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala hina, Allah Ta'ala naikkan, Allah Ta'ala turunkan. Itu ketetapan urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tentukan semua. Tapi kita jangan pula jadi macam tu pula. Kita nak hilangkan daripada radar arena suatu polemik. Kita nak buang dia, buat tak boleh tuan, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Kadang-kadang berlaku macam tu. Kadang Taksir Marawi mengatakan, jawapan yang diberikan dapat memuaskan orang awam. Dan peristiwa ini berlangsung dengan baik, tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Akhirnya, wajadiluhum billati yasan dapat diartikan apa? Bertukar fikiran dengan baik. Dulu cara fikir orang perempuan dengan orang lelaki mungkin cara fikir berbeza. Kita boleh bagi idea satu pandangan, dia bagi satu pandangan. Suami isteri lah, mungkin berbeza dalam menjustifikasi suatu perkara.
Tapi setelah dia dengar, oh macam ni pandangan dia. View orang lelaki macam ni, view orang perempuan. View orang kampung ni, view orang bandar macam ni. View orang educated macam ni, orang terpelajar. View orang yang awam macam mana. Jadi kita bertukar-tukar pandangan dan pendapat. Berbeza tuan-tuan. Dan bukan untuk mencari, kita kata, titik pergaduhan. Lepas berdebat ni, tak bertegur siapa dah lepas ni. Kita jumpa kat mahkamah je lah. Jadi tak ada debat secara baik lah tuan-tuan macam tu tapi kebanyakan macam itulah. Sebab kita nak menegakkan benar yang basah. Kita nak tegakkan kebenaran. Datangkan hujah, datangkan dalil, datangkan argument lah. Maka apabila dicermati objek dakwah, maka nampaklah tak semua orang dapat menerima dakwah serta-merta. Bila kita sampaikan dakwah, tak semua orang terus nak terima. Fikir dulu, renung dulu. Macam orang ajak kita masuk ajaran Kristian lah, agama Kristian. Agak-agak tu masuk entah. Walaupun dibawa dalil ke apa, lama-lama. Memula mungkin dia bagi RM3 pergi ambil duit kat gereja untuk bayaran mungkin makan kan. Kita pernah dengar sebelum ni kan, bantuan bagi pada orang Melayu gini. Setahun, mungkin 2 tahun. Lama-lama akhirnya terbuka lah minda dia, kepala dia. Nampak baik, bagi bantuan. Kan? Kadang-kadang macam itulah, bukan serta-merta orang yang kita dakwah itu berubah. Tengok orang yang tak semayang, kita nak nasihatkan dia, bukan terus berubah, terus datang berubah. Kita dah menyampaikan dakwah mungkin dah lama, tapi nak berubah tu, kita sendiri pun jadi sampai tahap level ini pun bukan berubah hari ini. Proses tu proses yang panjang. Tiba-tiba nampak orang finnar, nampak orang tak semayang finnar, nampak orang berzina finnar. Tak tuan-tuan, kita pun dah berubah setelah sekian kali tok guru kita nasihatkan kita, baru kita berubah. Jadi kita apabila tengok orang tak berapa perform, aku dulu pun macam kau jugalah. Kan? Aku dulu pun teruk macam tu jugalah. Jadi macam menyebabkan kita akan berlapang dada. Akan kita berhikmah, kita menasihatkan dia. Kita akan mendatangkan dalil sehingga macam tok guru kita. Tok guru kita bersabar dengan kita bertahun-tahun. Saya ada seorang ustaz tu, apabila dia datang, saya dulu pernah mengajar kat Darul Fuqaha Bangi tu kan. Jadi ustaz ni bila datang, dia akan ajak saya pergi makan. Ajak mungkin sebulan sekali. Lepas tu saya rasa sampai 2-3 tahun juga. Dia nak ubah kita, dia bersabar di atas benda yang dia nak sampaikan tu. Sabar. Lepas tu bulan depan dia dapat kursus, dia jemput kita lagi. Ajak lagi, discuss. Benda yang dia nak sampaikan, mesej dia lah. Ada mesej dia nak sampaikan. Tapi dia boleh bersabar bertahun. Kita tengok orang silap sikit, orang tak semayang, orang tak ni, tu kita kata finnar dalam neraka, engkau tak diampunkan, contohkan. Jadi siapa kita? Kita pun berubah makan masa kan. Bukan semua orang boleh berubah terus. Yang berubah terus ni, yang merubah tu Allah Ta'ala yang mengubah, bukan kita. Hidayah tu milik Allah Ta'ala tuan. Ada kelompok manusia yang merasa perlu untuk menanyakan kebenaran bahan dakwah yang disampaikan. Maka objek dakwah semacam inilah memakai metod bertukar pendapat, pemikiran yang dimainkan peranannya sehingga orang yang didakwa itu dapat menerima dan puaslah. Oleh kerana itu, lewat melalui jalan metod ini isyarat kepada dai menambah wawasan dari segala segi sehingga memberi jawapan bantahan kepada dakwah secara baik dan benar. Maka 3 metod yang dikemukakan di atas pada umumnya dikemukakan dalam buku-buku berkaitan dengan dakwah Islamiah. Terlihat dalam 3 metod yang dibicarakan, maknanya daripada Al-Quran. Jadi moral of the story tuan, metod yang kita kata tadi tu, hikmah itu dengan Quran, mau'izatul hasanah dengan hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat daripada Nabi, apa yang Nabi sebutlah, dan juga berbantah-bantah ni maksudnya dengan dalil-dalil, bukti-bukti supaya mendukung kita menerima, dan hidayah itu milik Allah.
Kita hanya bagi tahu. Kalau kita dah buat dah ustaz hikmah dah, kita dah nasihat yang baik dah, apakah kebergantungan kita kepada Allah? Yang merubah dia bukan kita, bukan sebabkan nama kita, bukan disebabkan pengaruh kita, disebabkan Allah yang mengubah orang itu. Maka orang itu mendapat hidayah, mendapat taufik, terbuka pintu hati dia untuk berubah. Allah yang merubah orang. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah. Lematul masli. Minta maaf tuan-tuan secara terkasar bahasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat wal mu'allimin wal mu'allimat alamin walhamdulillah rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah.